Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni pun ada. Jatuh. Tuh. Kak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi Jumaat yang diberkati lagi dimuliakan. Mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab, hadiah pada ibu ayah kita, ibu ayah mertua kita, para suami, para isteri, sama ada yang mendahului kita atau yang masih ada. Seandainya mereka telah pergi, kita mohon Allah ampun dosa-dosa mereka. Seandainya masih lagi hidup bersama kita, mohon Allah merahmati kehidupan mereka. Kalau kita ada kawan-kawan yang terbabas jauh daripada jalan Allah, mohon Allah beri hidayah agar balik ke jalan yang benar. Seandainya kita ada anak-anak yang terbabas, yang degil untuk mentaati Allah, mohon Allah lembutkan hati-hati mereka berkat dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia hari Jumaat, wa huwa sayyidul ayyam, yang bawa anak, yang bawa kakak, yang bawa kawan, yang bawa ayah, yang bawa mak. Itulah di antara bukti cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sanjung, Allah puji, Allah rahmati. Allah akan anugerahkan kita darjat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita masuk ke syurga Allah nanti, mudah-mudahan. Baik, kita sambung kelas pengajian kita pada hari ini, muka surat berapa? 320 ke 321? 321. Baik. Sahal bin Abdullah As-Sauri selalu membelanjakan kekayaannya dalam segala jalan yang menuju taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ibu dan saudara-saudaranya menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka berkata bahawa orang itu jika sedekah tidak mengambil kira kerana ia kamu khawatir kalau ia menjadi miskin. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan keluhan ibu dan saudara-saudara itu kepada Sahal bin Abdullah As-Sauri. Jawab Sah, ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapatmu
Bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung dan ia akan pindah ke kampung itu, apakah harus meninggalkan apa-apa yang di kota? Padahal ia tidak akan kembali lagi ke kota itu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, sah telah mengalahkan kamu dalam keluhanmu itu, yakni siapa yang akan pindah ke lain tempat, tidak seharusnya ia meninggalkan apa-apa di tempat yang akan ditinggalkan itu. Demikian pula orang yang akan pindah daripada dunia ke akhirat, mengapa harus meninggalkan apa-apa di dunia ini? Ini kisah tentang perempuan, seorang ibu dengan anak dia. Anak dia ni rajin bersedekah, rajin berbelanja, rajin sikit-sikit. Kadang-kadang ada yang banyak, kadang-kadang ada yang tak perlu pun. Kalau kita tengok dia pun ada duit, tapi dia suka belanja walaupun secawan kopi, walaupun sebiji kuih. Pernah juga ustazah sendiri pun mengalami situasi yang macam tu. Tuan-tuan perempuan pergi satu gerai, duduk makan, kawan-kawan, lepas kelas mengaji, lepas tu ada bila nak bangun bayar, orang dah bayar. Beberapa kali dan selalulah pada diri ustazah ni. Jadi kita pun terfikir juga, adakah duit dia adakah? Tak rugi ke? Orang yang tak kenal belanja, kalau orang biasa kita belanja okeylah. Ni 1, 2, 3 meja tu dia bayar. Kalau kadang-kadang kita pergi di sebelah-sebelah kampung, kita duduk singgah, kita macam balik pada ziarah orang sakit, kita duduk di gerai tu makan goreng pisang. Bila nak bayar, kata tuan tu ada orang bayar. Mana dia ada berlaku dalam masyarakat kita, dalam diri kita. Berlaku juga kepada seorang ibu ni zaman dulu ni, anak dia suka begitu. Suka belanja sikit-sikit. Tapi kerap. Kalau pergi ke market, perempuan, kita akan jumpa dengan insan-insan yang dhaif ni. Dia nak belikan, kita pun nak belikan, ramai kumul nak belikan, dia pun nak belikan. Dia tanya tu 4-5 kali, berapa sepinggan? Pitan tu berapa sepinggan? Pitan ni udang berapa? Dia tanya daripada ujung sampai ke ujung ni. Sebenarnya dia tak ada duit nak beli. Dia tak cukup duit, mungkin tak cukup RM2, mungkin tak cukup RM3. Jadi kalau kita ni yang sentiasa memerhati ni, tak apa, ambil pakcik, nanti ustazah tolong bayar. Kita rasa kita rasa orang nampak itu macam rugi, tapi sebenarnya yang orang yang biasa berinfak ni tak apa, dia seronok dan dia rasa bangga dia boleh bersedekah kepada orang yang berhak tu. Jadi boleh membahagiakan orang yang macam tu. Perempuan seronok. Ibu ni tadi ni dia tanya ni, dia rasa lagu bimbang sebab anak dia ni selalu macam tu, buat menakal lah, dia beradik lah, kawan-kawan, selalu macam tu. Jadi dia kata tak takut kan nak habis duit tu. Maka dia pun bertanyalah kepada Abdullah bin Al-Mubarak ni, dan mereka pun tanyalah kepada orang yang dekat dengan sahabat Rasulullah SAW, sampailah terfikir dalam pemikiran kita. Kata dia, kalau awak nak pindah ke kampung yang lain, adakah nak tinggal ke, nak bawa ke semua saki-baki yang ada di rumah di kampung lama tu, nak ambil ke kampung baru? Dia kata bawa ke semua, tak tinggal apa dah. Jadi kata sahabat yang menjawab, sah telah mengalahkan kamu dalam keluhan itu. Makna dia Sahal ni menjawab bahawa kalau kita duk risau, kalau kita nak pindah rumah, nak tinggal pun kita tak tinggal, apalagi kalau kita nak mati. Sudah tentu kita nak bawa semua kebaikan-kebaikan kita ni pergi ke alam barzakh. Kenapa kita nak bawa? Sebab kita bawa sebab di sana sangat-sangat kita perlukan bekalan yang banyak. Perjalanan kita jauh, kita tidak ada hari, kita tak ada minit, kita tak ada minggu, kita tak ada bulan, kita tak ada tahun. Di alam barzakh
di alam akhirat, khalidina fiha abadan abada. Jadi cukupkah dengan nak tinggal selama-lama-lamanya tu dengan bekalan kita yang sikit ni? Apakah persiapan-persiapan kita yang ada di dunia ini nak menuju ke alam yang kekal abadi? Adakah kita fikir macam tu atau kita duk kira-kira, takut rugi, takut kurang, takut tak ada duit, takut begitu, takut begini? Makna dia kita masih lagi kurang. Kalau kita fikir macam tu lah, kita masih kurang lagi persiapan kita menuju ke akhirat. Kalau kita fikirkan bagaimana kerugian kita di dunia dengan bersedekah, dengan berinfak, rugi masa pagi-pagi Jumaat ni mai ngaji. Kalau kita masih menghitung, kita masih berkira-kira, makna dia hati kita masih lagi kurang yakin kita untuk hidup di alam barzah selama-lamanya. Sebab tu dalam kisah ini menarik untuk kita paparkan dalam keluarga kita, kawan kita, kita paparkan dalam jiwa kita. Kita bersihkan hati kita bahawa bekalan yang aku bawa ni sangat-sangat tidak mencukupi untuk kehidupan aku di alam barzakh yang selama-lamanya akan kekal di sana. Jadi hati kita ni dipujuk oleh perasaan takutnya bekalan tak cukup itu menyebabkan kita jadi kalah. Begitulah kata Asah kepada orang yang mengeluh, gelisah, cemas, berkira-kira, takut rugi bila berinfak di dunia ni. Takut kita ni tak ada apa nak makan bila kita banyak sangat berinfak di dunia ini. Kerana apa? Kerana kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita berkira-kira dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab kita tak nampak betapa keperluan untuk akhirat. Ustazah suka juga kongsi sikit kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun mengajar Sayyidatina Aisyah. Bila Rasulullah mengajar Sayyidatina Aisyah ni, tuan-tuan perempuan, macam Rasulullah tu mengajar kita lah. Dia berpesan pada kita, dia menasihati kita walaupun dia menasihati Aisyah. Kalau kita tengok didikan Allah kepada Rasulullah dan didikan Rasulullah kepada Aisyah ni, memang kita rasa seronok untuk mencontohi. Suatu hari Sayyidatina Aisyah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia orang kata Rasulullah ni diberi seekor kambing. Orang sedekah kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kambing, dia pesanlah kepada Aisyah, bersedekahlah kepada jiran, kiri kanan kambing ni, daging kambing ni potong-potong-potong, bersedekahlah. Dia kata berilah kepada jiran-jiran kita. Lepas tu berilah juga kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Tengok tu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Nak peringatkan kepada Aisyah ni dan juga kepada kita ni. Betul, Aisyah ni pun ikutlah. Rasulullah suruh bagi, dia pun iri-iri bagilah kepada jiran-jiran semua apa yang dia pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai petang Rasulullah tanya Aisyah, ada lagi tak kambing tu untuk kita? Aisyah kata dah suruh bagi ke orang, dia pun bagilah. Yang tinggal kuku, yang tinggal tulang, hak tak bagi tu. Aisyah ni macam rasa tak ada lah, tu je lah yang ada pun. Dia macam sedih jugalah sebab dah bagi kat orang habis dah. Lepas tu tanya pula. Gitulah. Lepas tu yang Ustazah nak cerita ni bukan nak tunjuk sangat tak bagi-bagi tu. Sebab kita pun dah bisa bagi-bagi. Tapi nak tengok kepada kita bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah yang agak orang kata apa, macam dengan tahu apa seronok bagi-bagi tinggal kat kita ni kaki dengan kuku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah tu amat terkesan dan amat memberi satu kekuatan kepada kita untuk mencontohi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Aisyah, yang kita bagi itulah yang kita simpan. Yang kita makan ni yang tak boleh kita simpan. Kita kata jadi tik lah. Macam tu. Yang kita bagi kepada jiran-jiran tu yang kita simpan. Makna dia, tuan-tuan dan puan, betapa banyaknya
hak kita makan dengan hak kita bagi itu menunjukkan bahawa simpanan kita tu cukup banyak. Simpanan kita bekalan akhirat tu banyak. Rasulullah mengajar Aisyah, yang bagi tu yang simpan, yang bagi tu banyak, yang makan tu sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi hari ini bekalan kita tu kena menuju ke arah yang macam tu, pattern tu. Kita banyak memberi, yang kita makan ni adalah sekadarnya. Sebab apa? Yang memberi itu semua kita menyimpan. Contoh, bukan saja memberi itu dalam bentuk harta benda, tuan-tuan dan puan. Macam masa hari ni, pagi Jumaat, perempuan memberi ni, memberi ruang kepada diri kita untuk hadir kuliah. Kita menyimpan pahala, kita menyimpan berkat, kita meraih tuan-tuan dan puan ilmu yang boleh menjadi pedoman kepada kita. Banyak infak yang kita buat walaupun dalam masa sejam, dalam masa 2 jam pada pagi ini. Banyak tuan-tuan dan puan. Apalagi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita ada malaikat yang memayung kita, kita ada malaikat yang beristighfar sampai 70,000 istighfar pada kita. Apalagi tawaran-tawaran yang lain yang Rasulullah SAW beritahu kepada kita, promosi daripada Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang hadir ke majlis ilmu ini, ditasbihkan oleh cakrawala, bulan, bintang, matahari di siang hari, oksigen bertasbih untuk kita. Bermakna banyak, sangat banyak jutawan akhirat yang akan kita dapat dengan sedikit amalan yang kita buat di pagi ini, nak menunjukkan bahawa rahmat kasih sayang Allah itu kepada kita cukup luas. Jadi kita sendiri jangan kedekut dengan Allah. Kita datang di pagi ini bermakna kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap, yang pasti menguntungkan. Jadi kita jangan malah, kita jangan tengok kiri kanan siapa nak pi, jangan duk kira orang dah. Yang peringkat umur kita, yang peringkat suasana negara kita yang aman ni, kita memburu pelaburan-pelaburan yang kita perlu buat untuk menjadi jutawan akhirat. Negara aman, kehidupan senang lenang, tuan-tuan dan puan-puan, sihat tubuh badan, rezeki melimpah ruah, habis kerusuh orang bagi makan, tuan-tuan puan-puan balik dengan kenyang, perut yang kenyang. Itulah yang dikatakan rahmat kasih sayang Allah. Jadi kita jangan membazir rahmat tersebut. Kita jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita menyimpan untuk bekalan kita di akhirat yang terlalu lama, kekal abadi abadan abada. Sama ada kita ke syurga kekal abadi, wa imma kita ke neraka pun kekal abadi. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada perbincangan, dialog para ulama ini memberi kesan yang besar kepada kita untuk kita motivasikan diri kita. Janganlah kita terlalu berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lais berkata, siapa yang sempurna akal, maka ia rela dengan sederhana di dunia dan tidak sibuk memperbanyakkan dan sibuk beramal untuk akhirat. Sebab akhirat itulah tempatnya nikmat kekal, sedang dunia akan rosak, penuh tipuan dan fitnah. Ini kita tahu dah. Dunia ni memang penuh dengan tipuan dan fitnah. Bukan kita fitnah orang, kita difitnah oleh syaitan, kita difitnah oleh masa. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tak rasa macam mana masa nak fitnah aku. Kita duduk saja, kita nak buat kerja apa, satlah, nantilah. Itu semua masa yang memfitnahkan kita. Kita yang memfitnahkan masa. Sesuatu yang baik-baik selalu kita tangguh, kita berkira-kira, kita menghabiskan masa kita dengan kesenangan, keselesaan yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Kita bersembang tajuk-tajuk, tambah hari ni tajuk nak mengundi ni, serupa dia tu AJK. Bercakap bab mengundi ni macam dia tu orang politik. Padahal satu jawatan AJK apa dalam parti politik pun tak ada. Pasal apa? Pasal duk kutip sana, kutip sini, kutip situ, kutip sini, hantar masuk. Tak larat baca ni dalam ni, tak larat nak baca. Kadang-kadang orang buat fitnah, kita pun ya.
Zon sekarang ni sampai hari Sabtu ni pun jaga-jaga. Semua zon yang mengajak kita untuk berpura-pura, untuk menabur fitnah, untuk kita sembang lara, untuk kita tak ada dapat pahala apa-apa, tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena berhati-hati. Kita ada buat kebajikan ni lama sangat dah. Mai 2 minggu ni habis. Sebab tu kita kena jaga masa kita, supaya masa tidak memfitnahkan kita, dan kita pun tidak memfitnahkan masa dengan sembang-sembang yang tak ada faedah. Baik, sidang perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Juwaybir meriwayatkan daripada Ad-Dhahak berkata, ketika Allah telah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, kemudian dapat merasakan bahu dan kehilangan bau syurga, pengsanlah keduanya selama 40 hari kerana sangat basinya dunia ni. Dia nak habang kata, bak dunia ni duk sembang ni macam basi lah, benda lama-lama duk sembang. Hari ni pun sembang hak tu, bulan depan pun sembang hak tu. Mai dekat anak kita pun cerita benda yang sama saja, yang entah betul entah tidak, begitu. Jadi hilanglah bau syurga tu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ajaban kullal ajab lil musaddiqi bidar al khuludi wa huwa ya'malu lidaril ghurur. Sungguh sangat heran, ajaib bagi orang yang percaya kepada tempat yang kekal abadi, kemudian dia masih sibuk dengan tempat tipuan dan sementara. Apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata hairanlah kita ni faham, kita tahu bahawa kita akan mati dan kita hidup di alam barzah tu kekal abadi. Tak ada dah kata nak apa orang kata, nak boleh balik mai ke, nak minta izin kepada Allah nak balik mai semayang ke. Tak ada dah. Kadang-kadang itu tak akan berlaku lagi. Kita tahu tak? Tahu tak kata nak duduk sana lama-lama, selama-lamanya? Tahu. Semua kita tahu. Tahu tak di sana ada syurga, ada neraka? Tahu tak di sana tempat kita nak menuai hasil di dunia? Tahu. Adanya siksa kubur, adanya siksa mahsyar, adanya siksa titis sirat. Tahu. Rasulullah heran, dia kata, yang tahu tu tahu, tapi masih lagi sibuk dengan hal-hal yang tak bermanfaat di dunia ni. Tak takut nak mati, tak takut nak rasa siksa kubur, tak berasa apa. Bila nak berasa nak tipu, berasa tak mau semayang, tak semayang. Berasa nak cakap bohong. Berasa nak marah ke orang, nak rasa nak kata apa-apa ke orang, kata. Pasal apa masih lagi macam tu? Itulah yang dihairankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, perempuan. Nah, semua kita tahu. Tak ada siapa tak tahu kata hidup lawan dia mati. Semua orang tahu. Sihat lawan dia sakit. Waktu lapang lawan dia sibuk. Semua tahu, tuan-tuan perempuan. Tapi bila dalam realiti kehidupan kita sebenarnya, kita masih macam tak faham, masih macam tak tahu. Kita dahulukan benda-benda yang tak ada sangat memberi manfaat akhirat. Kita rajin lagi duduk saja daripada kita masuk masjid. Kita rajin lagi bercakap tentang benda-benda yang tak manis dalam keluarga daripada kita menghubung silaturahim. Kita masih lagi mencari keburukan musuh-musuh kita sebab kita tak suka pada dia. Kita masih lagi memuji kawan-kawan kita, orang-orang yang suka dengan kita, sebab dia suka memuji kita. Walaupun perkara itu tak benar, walaupun perkara itu benar, tetapi kita masih lagi di tahap yang sama. Dan sebab itu Nabi SAW heranlah pasal apa no? Manusia macam tu. Dan sebab itu perempuan, kita bersyukur pada perempuan, pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ni Allah beri hidayah
untuk datang mencari ilmu, untuk suluh diri kita. Kenapa? Mengapa? Tahap mana keberadaan aku dengan umur aku? Banyak mana infak aku? Berapa ramai anak yatim yang aku dapat sara? Berapa ramai fakir miskin yang aku sentiasa memberi? Dia suruh kita berfikir, suruh kita merenung, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bila kita mati nanti kita tak sedih, kita tak rasa menyesal, kita tak rasa kecewa, tak merasa nak minta balik, nak balik ke dunia. Tak, sebab kita menggunakan dunia ini sepenuhnya, semaksimalnya untuk diri kita. Beda kita nak mati kekal abadi selama-lamanya, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok pula sedikit tajuk hadis yang panjang ni. Muhammad bin Al-Munqadir daripada Jabir radhiyallahu an berkata, syahidtu mujlisan min majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atahu rajulun abyadul wajh hasanus sya'r wal lawni alaihi siyabun baydun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alayka assalam wa rahmatullah. Faqala ya Rasulullah ma ad-dunya? Qala hulmul manam wa ahluha mujazawna wa muaqabuna. Qala ya Rasulullah wa mal akhirah? Qala al-abadu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa qala ya Rasulullah wa mal jannah? Qala badalud dunya li talibiha la yufariquha ahluha abadan. Qala faman khairu hadhihi al-ummah? Qala alladhi ya'malu fiha bi ta'atillah. Qala fakaifa yakunu rajulun fiha? Qala mushammiran ka talibil qafilah. Qala fakam al-qararu biha? Qala qad ka qadril muhtalif anil qafilah ka qadril mutakhallif anil qafilah. Qala fakam ma baina dunya wal akhirah? Qala ka ghamdatin ain. Qala fazahaba ar-rajulu falam yura faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril atakum liyuzahidakum fid dunya wa yuzaghiyakum wa yuzaghibakum fil akhirah. Cerita hadis ni tuan-tuan puan-puan sangat menarik. Bagaimana orang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Syahid tu, saya hadir di majlis min majalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pi majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Aku tengok atahu rajul abyad wajhu, dia kata datanglah seorang muka dia putih, bersih berseri-seri, dia kata parah dia cantik, dan hasunus sya'r, rambut dia pun cantik, wal launu alaihi siyab bayd, pakaian dia warna putih. Aku tengok ada seorang tu dia mai kat Rasulullah ni, wajah dia cantik, rambutnya elok, pakaiannya putih bercahaya. Aku tengok. Kata seorang sahabat tu. Lepas tu kawan tu kata apa? Faqala assalamualaikum ya Rasulullah. Si laki-laki tu kata, dia bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok dia bagi salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Rasulullah pun jawab.
Tuan-tuan perempuan. Lepas tu bila Rasulullah pun jawab, faqala ya Rasulullah. Dia kata, lalu bertanya, ya Rasulullah, mad dunia? Apa dia dunia tu? Ni lelaki ni, hak segak tadi ni tanya Rasulullah, mad dunia? Apa dia? Dia kata dunia tu. Apa dunia tu? Maka qala, ni jawab Nabi SAW, hulmul manam wa aluha mujazawna wa muaqabuna. Dia jawab, bagaikan impian orang tidur, sedang penduduknya akan dibalas dan diseksa. Nabi jawab, dari dunia ni macam orang tidur. Orang tidur sono, tak ada apa dunia. Tapi bila kita mati su akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia tanya lagi, qala ya Rasulullah wa mal akhirah. Dan dia tanya lagi, lalu ditanya lagi, wahai Rasulullah, apa dia pula akhirat tu? Apa dia akhirat ni Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, al-abadu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jawab Nabi SAW, akhirat ni kekal sebahagian di syurga dan kekal juga sebahagian di neraka. Ada orang masuk neraka kekal, ada orang masuk syurga kekal. Tu Nabi jawab kepada orang yang cantik tadi ni. Gitu. Lepas tu dia tanya lagi, faqala ya Rasulullah. Dia tanya, faqala ya Rasulullah wa mal jannah? Apa dia syurga tu? Dia tanya Nabi lagi, apa dia syurga tu? Jawab Nabi SAW, gantinya dunia bagi orang yang sanggup meninggalkannya, mendapat kesenangan untuk selama-lamanya. Syurga ni tempat yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang tak mau dunia ni. Bukan tak mau dunia, tak mau hidup di dunia. Tak mau dunia mana kata dia tidaklah mendapat sesuatu yang bukan hak dia. Contohnya hidup ni nak buat kerja ni sampai tak ada masa nak main mengaji. Hidup ni nak buat kerja ni sampai tak ada masa nak pergi masjid. Hidup ni nak buat kerja ni, sibuk dengan kerja ni, nak pergi tengok mak pak pun tak ada. Tu orang yang dunia, yang nak dunia. Bukan dia tak mau duduk di dunia macam kita duduk ni, tak. Dia punya susunan jadual dia tu tak dan. Punya sibuknya dengan kerja ni, pak makan sakit tak mai tengok, mati pun tak balik tengok. Sibuk dengan dunia. Pasal apa hang tak balik mai dun? Aku hari tu aku nak balik lah, tapi aku dah mesyuarat panjang, aku tak ada nak mai. Lepas tu 2-3 hari orang abang tak mati, orang tak terapa balik mai. Aku mana ada, aku duk mesyuarat pilihan raya, tak ada tinggal. Lagu tu tak ada hati. Tu dia kata dunia tentang perempuan. Beli hatta dunia ni sampai tak sedar umur tu 60. Umur 60 pencen dapat duit beli tanah tu, kau belah border-border tu, orang nak lelong, orang siam nak lelong. Tanya beli nak buat apa beli tu? Dia kata beli pasal murah. Orang jual murah ustazah, 25 ekar baru 150,000. Ambil duit mana? Duit pencen. Pergi buat pondok situ. Lautan tu buat pondok. Buat apa? Menebal nak tanam musangking. Dia punya cita-cita dia. Tak ada lama mana menebal perempuan ni. Bawa bini serak-serak, putih-putih pergi sana balik, mai gelap. Tanya dia berapa, 3 tahun, 4 tahun dah dia duduk murang tu. Tanya dia, besar mana dah pokok musangking tu hampa tanam? Dia kata, awak tak larat tanam sebenarnya keling dengan babi.
Dia main duk sondel habis tak ada tak marah lah duk cari orang nak jual pula. Kat 70 berapa tuan-tuan. Hang ni salah duk pergi beli itulah dia kata. Cik bukan mau lah. Abang hang pun sama lah kata abang hang pula sama naik hang penasihat dia. Susah yang kata begitu, cik sedih ni. Antulah ni lah balik mai kok ni susah kok duduk rumah cik balik lah. Nak apa? Yang tu lah dia kata dunia tu. Tapa kau ni. Duk ngaji elok tu. Abang kat perempuan kata apa dia syurga tu? Syurga tu untuk orang balasan orang yang ganti dunia. Jadi dia susah payah di dunia ni. Dia dapat bantu ganti dia adalah syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Rasulullah jawab macam tu. Lepas tu dia tanya pula. Apa dia tanya pula? Mana dia syurga? Fiha bi ta'atillah qala kaifa yakunu ar-rajul fiha? Dia kata pula. Lalu dijawabnya, maka siapakah yang sebaik-baik umat itu? Siapa yang baik-baik umat tu ditanya. Faman khairu hazil ummah? Siapa yang baik-baik umat tu? Jawab Nabi SAW, allazi ya'malu fiha bi ta'atillah. Orang yang kata sebaik-baik umat tu dia kata bagaimana di dalamnya? Jawab dia, orang yang taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Bagaimanapun di dalamnya, jawab Nabi SAW, orang yang taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Fa kaifa yakunu rajulu fiha? Bagaimana orang yang taat tu, sungguh-sungguh tu? Dia kata, sedang mengejar. Ditanya, berapa lama tinggal di dalam dunia tu? Jawab Nabi SAW, seperti lamanya orang yang tinggal daripada kafilah-kafilah, tuan-tuan dan perempuan. Dan berapa lama orang dunia dengan akhirat? Jawab Nabi SAW, sekedip mata. Sat saja orang tu mai dekat dia tu. Berapa lama dia duduk tu? Sat ya. Sekelip mata dia kata. Lepas tu ka'azmati ainin. Sat ya dia kata. Maka pergilah orang itu dan tidak kelihatan lagi orang yang cantik tadi ni. Duk tanya habis Nabi jawab, habis tanya habis macam mana jawab. Lepas tu hilang. Maka sabda Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW kepada orang dalam pengajian tu, haza Jibril, itulah rupa Jibril untuk menzuhudkan kamu di dunia dan menggemarkan kamu di akhirat. Apa ni, Jibril tu mai tanya, bukan dia tak tahu. Manusia Jibril ni, makhluk Jibril ni, bukan dia tak tahu apa dia syurga, apa dia neraka, apa dia dunia, apa dia akhirat. Apa umat kamu nak buat? Bukan Jibril ni makhluk yang tak ada pengetahuan tu, tapi dia datang dalam majlis tu merupa manusia yang cegak, yang cantik, yang tanya macam seolah-olah tak tahu. Terus Allah kata, itulah Jibril. Bila dah tak ada, itulah Jibril. Dia datang mai tanya tu, dia nak ajak kita suruh zuhud. Dia nak peringat kita tentang dunia ni. Dia nak peringat kita bagaimana nak hidup di akhirat. Nak peringat kita sebab kita ni banyak yang lara. Lara ni hidup berpoya-poya sono-sono, suka pada hiburan, tuan-tuan dan perempuan, suka kepada kegemaran, suka kepada makan, suka kepada orang kata kenderaan, rumah-rumah yang suka besar-besar lah. Rumah besar, tuan-tuan perempuan, semua nak besar-besar. Anak-anak nak yang mengaji pandai-pandai, sampai lupa dunia macam susah kata tadilah. Bekerja, nak ke pangkat, sibuk dengan kerja Puak Melaka mati, tak ada balik,
mak mati tak ada balik, tok menakan sakit tak ada ziarah, mak sakit pun mai sekali dua. Dia serba dia tak ada. Pasal apa dia tak ada? Pasal dia kasih dunia, dia kasih kerja. Tuan-tuan perempuan, ustazah baru ni ke bila seorang anak, tapi puji-pujilah perempuan nak tengok anak ni. Dia macam mana dia? Dia pun ada tiga beradik. Kerja semua Kuala Lumpur. Kerja semua Kuala Lumpur perempuan. Lepas tu hak kak tu dah kahwin, jadi balik kali sekala lah. Mak sakit, sini tak ada siapa, sini duduk kawan-kawan dia mak tu, dengan jiran-jiran dia mak tu. Lepas tu seorang anak dia tu, yang laki-laki tu berhenti kerja. Anak laki-laki tu eloklah, laki-laki dia berhenti kerja, dia balik menjaga mak dia, dia buat keputusan dia berhenti kerja, bawa anak pinak dia balik main di Al-Ustaz, jaga mak dia sampai mak dia mati lah. Tanya dia macam mana sekarang, mak dah tak ada. Dia kata saya sedang cari apa-apa yang saya boleh buat kerja ustazah. Saya kena berhenti kerja sebab mak saya tu tak ada siapa lah. Nak harap jiran mereka jaga pun sangat terima kasih dah, sementara saya nak pindah mai tu. Mak dia dah meninggal. Lama agak dia jaga, dalam 2, 3, 4 tahun lah dia jaga mak dia. Masa dia jaga mak dia tu, dia buat kerja orang kata online, buat kerja hantar ni lah, COD apa yang dia boleh buat. Bagus anak tu. Jadi sekarang ni dia cari semula kerja dia, dan rezeki dia Allah Ta'ala angkat darjat dia tinggi banyak lah. Yang ustazah nampak yang boleh orang kata jadi pengajaran pada ustazah. Anak-anak bagus, isteri pun balik mai ke Al-Ustaz ni mai mengaji, boleh buat kerja jualan-jualan sikit-sikit. Sekarang ni suami dia dapat dah kerja yang rasanya kerja bukan di Malaysia, dapat dah kerja di Dubai. Perempuan kerja bahagian apa, minyak-minyak apalah, tak tahulah. Abang kata jadi dia pun nak berangkat lah sana. Nak habang kata rezeki Allah Ta'ala bagi dengan mak pak yang susah payah. Kalau kita setengah-setengah anak ni nak berhenti kerja tu, kerja sampai 20 tahun 30 tahun, kita memang masih lagi berkira-kira lah. Tapi bila anak soleh, tuan-tuan dan perempuan, dia kata lebih menguntungkan lagi bila dia dah duduk dengan mak dia. Itulah satu pengajaran yang mengajar ustazah untuk melihat kesolehan anak dan bergantung kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah memberkati hidup dia, anak keluarga dia, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, kalau kita tak boleh teratur pun tuan-tuan dan perempuan, kita cuti tanpa gaji lah dulu. Begitu. Kita cuti tanpa gaji dulu kalau kita dah kerja. Mak nak harap kakak dia kahwin, dia ikut suami dia lah. Balik pun sekali-sekala sokongan kewangan tu ada. Lepas tu lagi satu pun adik-adik pun dia kata tak apalah, nak boleh survive hidup. Jadi makna saya lah tu perempuan. Jadi di sini kita nampak bahawa tuan-tuan perempuan nak menzuhudkan tu, Jibril tu dia mai nak mengajar kita, tanya sesuatu macam dia tak tahu. Nak rendah diri dia tu, nak habang kat kita, kata dunia ni apalah sangat, akhirat tu yang kekal. Tapi di dunia ni tuan-tuan dan perempuan, walaupun apalah sangat, kita nak kena guna dunia ni untuk akhirat. Kita gunalah dunia ini untuk kebaikan kita. Gunalah dunia ini supaya menguntungkan akhirat. Dunia ini tempat kita saham, tempat kita menanam, tempat kita melabur. Jadi kita melaburlah tempat-tempat yang menguntungkan kita. Macam anak tadi, dia berhenti kerja. Walaupun kita kata dari segi akal, kita kata nak makan apa pendapatan dan sebagainya, tetapi kuatnya kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala demi seorang ibu. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun berhenti kerja, balik mai jaga dia, kita tak boleh lagi balas jasa dia. Walaupun kita berhenti kerja, bawa anak-anak mai duduk sekali jaga dia, angkat dia, pondong dia, bawa ke klinik, suap ubat dia, tak boleh balas lagi jasa dia walaupun 1%.
Tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah saja yang boleh membalas jasa mak bapak kita, jasa kita kepada mak bapak kita. Hanya doa, hanya berinfak, tuan-tuan dan puan-puan, yang selayaknya mengangkat darjat kita sebagai anak yang soleh ni. Maka kata Jibril masa dia berdialog dengan Nabi SAW ni, dia nak menghabaq kat kita, menzuhudkan kamu di dunia dan menggembirakan kamu di akhirat, iaitu bila kita menggunakan dunia ini untuk kebaikan akhirat, bahagialah kita. Itulah apa yang dipaparkan kepada kita di antara dialog Jibril dengan Nabi SAW ini. Bukan nak menunjukkan bahawa kebodohan Jibril, tetapi nak menampakkan kezuhudan dia. Nak habaq dekat kita dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah sekejap, dunia ini tempat kita membuat pelaburan akhirat. Jadi kalau kita melabur yang baik-baik, untung kita. Kalau kita melabur yang buruk-buruk, rugi kita. Itu saja. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka renung-renungkanlah, semak-semaklah diri kita, auditlah segala perbuatan kita, agar kita menjadi orang yang cukup beruntung ataupun kita menjadi jutawan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, baik. Sikit lagi tentang kita ambil Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, mengapa Allah menjadikan engkau Khalilullah? Jawabnya, kerana 3 perkara. 1, tiada aku disuruh memilih 2, macam melainkan saya pilih yang untuk Allah dari yang lain-lainnya. Yang kedua, saya tidak pernah risau hati terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezeki. 3, tidak pernah makan siang atau malam melainkan bersama tamu. Ya, memang betul. Tuan-tuan puan-puan, Ustazah bacalah sirah-sirah yang lain tentang kisah Nabi Ibrahim pun, dia tak nak makan seorang. Dia sentiasa ada tetamu. Nabi Ibrahim. Dalam kisah apa? Ustazah baca kisah Nabi-Nabi ni. Ustazah baca dalam kisah-kisah Nabi-Nabi. Di antara Nabi Ibrahim ni, dia sebut memang dia tidak pernah makan sendirian. Apa tu, dalam kisah tu dia cerita satu hari itu dia tak ada siapa di rumah dia, Nabi Ibrahim ni. Dia buka pintu, dia nampak macam orang 3 suku. Orang tak cukup orang tak cerdik lah. Duk one way ikut jalan tu. Nabi Ibrahim panggil dia tanya ada buat apa, dia ajak Nabi Ibrahim ajak makan. Dia kata apa kat Nabi Ibrahim? Selama aku duduk dia tak ada siapa ajak aku main makan. Dia kata, aku heran wahai manusia apa, dia kata ni ajak aku makan. Dia kata, mainlah makan, aku ajak hang makan. Dalam kisah tu lah Ustaz baca tu. Rupanya tuan-tuan memang Nabi Ibrahim ni terkenal dengan menghormati tetamu dan sentiasa mengajak orang makan dengan dia. Walaupun dalam kisah yang Ustazah baca tu kita nampak macam tak ada lah periwayatan apa pun. Tapi nak habaq kata dia Nabi Ibrahim AS ni dia sentiasa makan bersama-sama dengan orang lain. Kisah hak yang orang tak cerdik tadi ni, dia heran macam mana boleh ajak dia makan, tak pernah lagi orang lain dia makan, tak ada orang ajak sembang dengan dia sampai macam ni. Dia kata maka Nabi Ibrahim pun menceritakanlah, kata dia ni tak bisa makan seorang, nak kena cari tamu makan. Jadi terima kasih Nabi Ibrahim kepada dia. Jadi nak habaq kita nilai moral dia di sini bahawa sentiasa memberi orang makan atau mengajak orang makan itu satu amalan yang mulia oleh para nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, habaq kita lah. Jadi kita hari ni kalau orang main umur kita, cepat-cepat kita simpan. Simpan. Orang lemah umur kita. Pasal apa? Pasal kita cukup tak cukup. Satu, kita cukup. Yang kedua, takut dia kata apa pula, makan apa. Kita ni takut macam-macam.
Sekalipun kadang-kadang ada mak mentua mai. Mak mentua mai rumah. Mai waktu pukul 12.30 waktu pukul 1 tu lah dekat orang makan nasi. Dia panggil mak dia mai masuk mai, dia kata, "Kami baru sudah makan nasi." Dia nak habaq kata dia tak hidang lah kat mak dia tu. Tu perangai kita. Memang kita kata tak elok lah kita kata macam tu kan. Tapi dia pun boleh habaq. Kita ni boleh habaq kat mak mentua kita. Kami baru sudah dah makan nasi mak. Mak awak main lambat sangat. Kalau keturunan Nabi Ibrahim ni, dia kata, "Mak, mai nanti cik nak goreng ikan." Duduk. Dia layan mak dia. Hormat mak dia. Perempuan. Ni perut busuk kita ni, habaq. Lagi busuk, mak mentua kita mai. Dia tanya pula. Mak kita, kau mak mentua kita tanya, "Mak makan nasi dah, ha? Mai pukul 1." Mak dia jawab seronok lah. "Makan dah kemarin." Tu lah. Mak dia tu duduk ngaji dengan ustazah cerita. "Makan dah kemarin." Tanya soalan tu. Bukan keturunan Nabi Ibrahim lah kalau begitu. Tu ustazah lah kata bukan keturunan Nabi Ibrahim tu. Jadi kita pun ada lah budi bahasa sikit. Walaupun mak kita, mak mentua kita boleh cakap apa saja kita nak cakap. Buanglah perang buruk-buruk tu. Nanti keturunan ada. Nanti menantu buat pula kat kita. Lagilah kita berasa sampai tulang hitam. Tuan-tuan perempuan. Jadi ustazah sangat marahlah kalau perempuan yang duk ngaji kat ustazah ni, orang kata tak menghormati dengan budi bahasa, dengan ayat. Ni mak mentua mai daripada Kuala Nerang perempuan, bawa pucuk betik, bawa apa nama ni, bunga kantan, bawa pucuk ubi. Mana ada kat Kuala Nerang tu lah. Dia bawa mai, pun lagu ni baca. Mai rumah anak dia kat rumah ustazah, ustaz perempuan. Kita sebagai menantu mak mentua mai ni perempuan, mak kita lah kena sambut di pagar tu. Ni sampai nak tekan loceng pun tak sampai. Siapa tekan loceng kat dia? Driver taksi tu, Grab tu. Dia pergi kot tu kan, dia patah balik, duk gagal loceng tak boleh lagi. Driver taksi tu berhenti, main betul tekan. Buka pagar. Suami isteri tu kata apa? Abang, mak abang mai. Dia tak kata mak dia kata mak abang mai. Abang, mak abang mai. Bodoh tu. Tengok ayat-ayat tu, ayat yang tak menarik. Perempuan. Lepas tu kawan tu ambil lah heret. Kalau kita sambutlah di pagar tu bunyi baja tu. Ada dengan buah betik putih yang semua tu. Dia heret man. Lepas tu dia tanya pula, mak omai apa? Omai pucuk betik, apa bunga betik. Mak omai apa? Cik kan makan semua tu. Tengok dia kata. Perempuan jagalah mulut ayat-ayat, bahasa-bahasa biarlah menarik. Semua tu bekalan akhirat. Abang kat perempuan, bekalan akhirat. Sepatah bahasa, sepatah senyuman, sepatah teguran, sepatah pujian. Pahala dia ya Allah sangat berkat untuk mak kita ataupun mak mentua kita. Jangan kita dengan ego kita, dengan bahasa kita, dengan memek mulut kita, tak menarik hati orang tua-tua. Kecewa orang tua-tua. Dengan dia pakai baju kedah perempuan, kelabu mai, pakai tudung pun ni duduk tani. Perempuan nak habaq bagi dengan baju dalam tak pakai kain batik, naik teksi. Naik mai lah rumah anak dia.
Mai daripada pukul 9 sampai lah pukul 11 perempuan tu tengah-tengah hari tu. Mai bunyi lagu tu. Korang bayangkan kalau kita sedih tak? Sedih perempuan. Bahasa-bahasa kita, walaupun mak kita tu bukan ada pangkat darjat apa pun. Mak tu bukan ada pencen. Cuba ada pencen, boleh bawa kereta, boleh bawa mutu. Mai ambil duduk dengan kita, habis dah bawa anak kita pergi sekolah. Duduk dengan siapa? Aku ada mak aku. Siapa bimbing anak? Mak aku bimbing. Siapa lagi ni anak pergi kafar? Mak aku ada. Baju-baju dia setrika simpan. Dah mereka buat tak apa. Lagu tu tak boleh kata soleh lagi perempuan. Anak kalau nak nampak soleh waktu mana? Waktu mak duduk atas katil tu. Baru nampak soleh dah. Nak. Awak mak. Anak kencing. Tak, saya orang suruh kencing, tak mau kencing, dia nak kencing pula dah. Pakai mampus dengan ayat tu mak dia tu. Kalau hatu tu satu haraplah umpaya nak soleh. Kalau lagu tu sama agak kan tadi, kalau mak kita duduk dengan kita, boleh duduk, tak duduk dengan kita pun tak apa. Duk pergi ambil anak kita pergi sekolah, hantar pergi tadika, boleh masak nasi gulai ayam boleh hantar. Hang kata hang soleh kan, tak nampak soleh. Tak nampak lagi. Waktu mana nampak soleh lah? Waktu tadi. Waktu hadut selebih dia kata waktu tu baru nampak soleh tak soleh. Tak kira hang imam masjid ke, hang tok bilal ke, hang pakai serban jubah sak bakui ke, lak ke jubah tak tahu kira tu. Kalau tak boleh jaga mak, bahasa mulut lidah mak pun tak boleh jaga, minta ampun, minta maaf ke mana. Mana? Baik, tu tamat apa? Tajuk. Baik, sambung lagi. Seorang hakim berkata, kehidupan hati itu dengan 4 ilmu dan redha dan qanaah dan zuhud. Maka ilmu itu orang menimbulkan redha menyampaikan kepada qanaah, dan qanaah menyampaikan kepada zuhud. Berarti meremehkan dunia. Dan zuhud pula ada 3 tingkat. Yang pertama mengenal dunia dan meninggalkannya. Yang kedua ibadah kepada Allah dengan adab. 3 rindu kepada akhirat dan berusaha mencapainya. Jadi dia nak habaqkan kita sini, dia kata kehidupan hati ni, hati orang yang hidup ni, orang yang hati dia hidup, bukan hati dia mati. Orang yang hidup hati mati berbeza hidup dia. Orang yang hidup hati pun hidup, berbeza gaya hidup dia. Kita ni minta jangan bagi hati mati tapi kita duk hidup lagi. Hati tu matilah. Hati mati sebelum kita mati. Itu teruk. Tuan-tuan, sangat teruk orang yang macam tu. Jadi kata kitab ni, ada orang yang dia dikatakan hidupnya hati itu, iaitu orang yang redha dengan 4 ilmu, iaitu redha dan qanaah dan zuhud. Maka ilmu iaitu yang menimbulkan redha. Orang yang ada ilmu yang boleh menimbulkan redha. Orang yang ada ilmu, iman, hidup dia boleh redha dengan kesusahan, redha dengan musibah Allah, redha dengan kesenangan, redha dengan kecelakaan. Tuan-tuan dan puan, itu nama dia orang yang hati dia hidup, dia pun hidup. Dan redha menyampaikan diri dia kepada qanaah. Bila dia redha, dia sentiasa berwaspada atau dia sentiasa bersifat lapang dada. Contohnya, katakanlah dia ada anak dia pergi mengaji, jaga pandai-pandai semua, segak lagi, cantik lagi, bila mai kahwin bermadu perempuan. Jadi hati ni nak kena redha dengan ketentuan Allah. Apakan daya anak kau cik ustazah
Ustazah duk cerita cerdik-cerdik, segak-segak tu dia kahwin dah. Kahwin dengan seorang orang tua. Madu. Anak ada 7 kawan tu. Anak kak ni barulah umur 27. Kahwin dengan 77. Nak buat macam mana ustazah? Nak kena redha lah ustazah. Baguslah cik lagu tu lah kita ni jodoh pertemuan tangan Allah. Apalah kita sangat. Tu lah ustazah. Malu juga kat orang. Tapi nak buat macam mana dah dia buat keputusan nak nikah. Nak kita mak ni kalau tak bagi pun serba salah juga ustazah. Menantu tua pada cik ustazah. Dia baru umur 60. Menantu 77. Tak apa 77 pun. Orang pergi masjid tak kena suruh. Anda tua-tua pakai kain sampai kat lutut ustazah. Macam mana kalau kita tanya nak tanya ustazah, nak tanya takut dia kecil hati. Nak tanya macam mana anak hang boleh mau tak kelak mulut tu. Bertanya tu jadi panjang cerita ya. Jadi makna dia nak dah tu, nak kena qada berlapang dada. Nak buat kenduri malu ke orang buat juga. Apa ni? Tak kira. Apa ni? Tu. Nak menyampaikan qanaah ni menyampaikan diri kita kepada zuhud. Iaitu meremehkan dunia. Nampak bagi. Jadi dengan qanaah, dengan berlapang dada ni, dengan redha dengan jodoh Tuhan ni, dengan orang kata bersifat berpada-pada, cukup dengan apa yang ada dah. Orang Tuhan bagi umur 77 kena buat macam mana ustazah? Dah jodoh, kata jodoh takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena zuhud lah, kena terima lah. Nak buat kenduri besar-besar pun dia kata tak payahlah kenduri besar-besar, tak kat mana yang boleh buat-buatlah. Jangan malu kepada orang sebab kita ni kahwin, bukan tak kahwin. Nak kena zuhud, sakit hati ni, perang hati ni. Sakit juga jiwa ni ustazah, tapi kita telan. Kita tahu Allah nak bagi hikmah apa dekat kita ni. Macam tu. Kita nak kena pujuk sedia hati. Banyak baca Quran tak apa cik. Istighfar banyak tak apa cik. Itu semua dunia nak buat bunga telur. Buatlah bunga telur, tak ada masalah. Tapi malu ke orang lah ustazah. Tak apa. Malu apa cik dunia ni. Jangan duk fikir sangat malu tu kalau betul hukum syarak. Banyak lagi benda kita tak malu, tak betul dengan hukum syarak tu. Ustazah kata betul lah. Jadi perempuan lama-lama tak apalah. Boleh senyum, boleh elok, boleh apa semualah. Tak ada apa. Dan zuhud itu ada 3 tingkat. Satu, mengenal dunia dan meninggalkannya. Tu orang zuhud ni dia kenal dunia. Dunia ni apa? Nak buat kenduri besar-besar. Nak habaq ke orang, nak panggil orang tu, panggil orang berbah orang main. Tu dunia. Orang tak ada duit pinjam kat bank rakyat. Perempuan. Sampai nak pinjam tu dunia. Tapi kalau orang yang boleh tahu buat apalah, sampai nak buat kenduri teruk-teruk petara tu nak pinjam petara tu, nak buat kenduri buat apa petara tu. Hang buat takat mana ada sudahlah. Panggil kiri kanan jiran, yang penting jiran hang tu orang-orang miskin, orang ke masjid, orang kampung, adik-adik, panggil tu sudah. Tak panggil berbah dia buat apa. Gitu. Ni ada agak kenduri zuhud terlampau, pilih selang 2 buah sebuah rumah. Selang 2 buah sebuah rumah. Itu zuhud juga. Zuhud apa begitu. Tu tak boleh. Jadi makna dia zuhud ni dia mengenal dunia. Dan zuhud lagi ibadah kepada Allah. Dia ingat kerja apa semua dia buat menjadi ibadah walaupun sikit. Menjadi ibadah walaupun sikit. Walaupun main mengaji ni perempuan, kita kata ibadah. Kalau kita pergi kelas masak pun ibadah. Kita pergi kelas orang nak ajak menjahit, buat baju, ibadah. Kita pergi dengar taklimat, mada mai bagi 10 tan padi, ibadah. Kita mai dengar orang nak bagi taklimat mengundi pilihan raya, ibadah. Melihat pilihan raya tu ibadah. Tidak tak tahu nak pilih siapa, semua biru. Semua biru. Depa tak ada warna lain, warna biru ya. Biru tua, biru muda. Tak ada warna lain. Kalau kita habaq kat mak kita, mak nak pangkah hak mana satu? Tulis baca tak erti. Perikatan Nasional tak erti, Barisan Nasional tak erti. Mak pangkah warna biru. Biru.
Biru campur putih ke mak. Hang kata ada biru, tiga-tiga biru. Aku buat tiga-tiga lah biru. Liau. Hang kata biru. Hang satu tu biru, ada putih. Aku buat biru. Hang satu lagi biru, batas tanah dia putih. Ada tulis bahasa putih, biru. Biru. Habis ke semua. No, nasib baik DAP tak biru. Hak merah ada mak tanah hak merah lah. Hang kata biru, tanah apa merah. Aku tahu biru tu. Nampak lagi. Habis liau. Abang ya. Ibadah tu kalau pendengar taklimat pilihan raya tu ibadah. Apa? Dengar orang kempen, ibadah juga. Tapi dengar elok-elok lah. Gitu. No? Tak keluar pilihan raya ibadah tak? Tak ibadah. Tak pilih siapa nak calon negeri kita. Ustazah saya kecewa lah ni, meluat nak pergi keluar pergi dah. Biar pergi lah, biar dia nak menang mereka. Kalau tu hang pergi duduk negeri mana? Negeri dalam laut. Dah hang tak mau bangkah mana-mana. Tak tahu nak bangkah mana. Bangkah lah mana pun rasa boleh nak bantah negeri hang. Bangkah lah mana pun. Tu lah cik tak tahu. So pergi Ustazah nak payah ha. Masa hari mengundi tu hujan pun Ustazah. Tengok dia buh siap dah. Dia buh siap dah kata hujan. Tak mau pergi. Tu perempuan tak ibadah. Buat kerja apa pun biarlah ibadah. Sampai senyuman pun ibadah. Dan rindu kepada akhirat. Dan berusaha untuk mencapainya. Makna dia orang zuhud ni orang sentiasa buat kerja lillahi ta'ala. Orang yang zuhud ni orang sentiasa memikirkan bagaimana aku nak hidup selepas aku mati. Kalau aku buat kerja ni macam mana lepas mati nak jadi. Dia sentiasa fikir macam tu. Jadi dia sentiasa memburu akhirat di dunia ni. Dia tak buang dunia, tapi dia guna dunia ni untuk akhirat. Itulah tuan-tuan dan perempuan, kesimpulannya dalam hadis pengajian kita ni sangat-sangatlah terkesan dengan perangai buruk kita ni, iaitu jangan kita mengabaikan dunia ni atau menolak dunia ni, kerana dunia lah tempat kita mencari saham untuk akhirat. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi dia sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita duduk di dunia ni, baik dunia, cemerlang dunia, insya-Allah akan capai kecemerlangan akhirat. Jadi dunia ni jambatan ke akhirat. Jangan buang dunia. Tak boleh buang dunia. Tapi jangan kita melampau ambil dunia sampai kita buang akhirat. Tak boleh juga macam tu. Ya, oleh sebab itu tuan-tuan dan perempuan, Ustazah harap perempuan rajin-rajin main mengaji supaya ilmu yang dapat ini boleh memberi orang kata mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang dunia. Aku duduk di dunia. Betul tak aku duduk di dunia ni? Apa penggunaan aku untuk akhirat? Apa cara gaya aku nak buat untuk akhirat? Mesti kita sentiasa berfikir dan bertanya dalam diri kita, insya-Allah. Baik, sekarang Ustazah nak bagi satu doa perempuan. Doa ni mana ada kat siapa tadi tolong edarkan je. Perempuan ambil seorang satu, walaupun perempuan tahu dah, ambil juga. Walaupun perempuan tak tahu lagi ambil, iaitu doa selepas membaca surah Al-Mulk. Tahu surah Al-Mulk? Tahu kan? Kita ambil doa ni untuk kita amalkan. Kalau duk baca dah surah Al-Mulk tu, sempurnakan dengan doa ni. Doa surah Al-Mulk.
Baik. Selalu perempuan baca surah Al-Mulk waktu mana? Sebelum tidur, no? Sebelum tidur. Jadi sebelum tidur perempuan tak kira lah perempuan nak baca lepas maghrib ke, kira sebelum tidur, lepas Isya ke. Jangan baca dekat nak tidur, buang saja. Baca dekat nak tidur bergaya allazi khalaqal maut wal haya. Loop. Jadi perempuan baca lah sebelum tidur. Kalau ustazah baca sebelum tidur, lepas zuhur pun sebelum tidur lah. Baca. Jangan tak baca. Sebab kita tahu dah, perempuan tahu dah surah Al-Mulk ni fadilat dia apa. Hari ni ustazah nak bagi doa dia. Sebab dalam surah-surah Al-Quran perempuan, ada surah-surah yang ada doa. Kita baca ada doa. Macam surah Yasin kita baca juga doa Yasin tu. Surah Waqiah ada doa dia. Surah Al-Mulk ada doa dia. Jadi hari ni ustazah bagi ada perempuan balik pergi baca surah Al-Mulk. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'simni bil islami qa'ima wa'simni bil islami qa'idan wa raqidan wa'simni min su'il khatimah wasahhil alayya su'ala munkarin wa nakir wa najjini min azabil qabri wan nar wa la tushammit fiyya aduwan wa la hasida Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli nafs wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha wa as'alukal khair kullahu alladhi biyadika. Baik, perempuan baca pula. 1, 2, mula. Bismillah.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik puan-puan, dengan doa tu puan-puan bagi sumbangan pada rumah anak yatim kita RM10. Ustazah minta kalau yang lebih nak bagi lebih, alhamdulillah, untuk pengurusan lah. Kita ni ada rumah anak yatim, bila-bila free puan-puan pilih ziarah, gosok ke, nak pegang ke, nak berubat ke. Sebab anak yatim ni juga dia termasuk dalam terapi bagi yang berhajat, insya-Allah. Jadi itulah di antara dana-dana yang puan-puan boleh sumbang. Ingat kepada mak ayah, ingat pada mak ayah mentua, suami, anak-anak, berkat atas infak kita yang berkekalan. Sikit kita bagi infak, akhirat Allah tambah berganda-ganda, insya-Allah. Baik, kita sudahi dengan doa kita pada hari ini. Kita jumpa pula pada bulan depan, puan-puan. Dan ada satu tugasan yang besar yang puan nak kena pi, silakan untuk menjaga negara kita. Silakan dengan penuh keikhlasan, ingat pada Allah. Apa yang kita buat ni dipandang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa hifzal mursalin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim, Engkau ya Jabbar. Kami ya Allah bersimpu menadah tangan di dataran Isyaiji ya Rahman, di dalam kuliah pengajian kami ya Rahim, agar Engkau kukuhkan iman-iman kami ya Allah. Engkau mantapkanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Rahim. Engkau luaskanlah rezeki-rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Kau anugerahkan kami anak-anak yang soleh. Engkau bahagiakan ya Allah rumah tangga kami, keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Karim. Engkau panjangkan umur kami ya Allah di dalam keberkatan-Mu ya Rahim. Engkau dengarkanlah ya Allah bisikan doa-doa kami ya Rahim. Engkau makbulkan ya Allah segala hajat-hajat di hati-hati kami ya Rahim. Engkau sihatkan kami ya Allah, sihat yang berterusan ya Rahman. Engkau sihatkan kami ya Allah, jiwa-jiwa kami, ruh kami, hati-hati kami, kaum keluarga kami, anak-anak kami, pemimpin-pemimpin kami ya Arhamar Rahimin. Engkau ya Rahman, Engkau ya Rahim, Engkau maha mengetahui kedhaifan kami ya Allah. Seandainya ya Rahim kami memiliki ya Rahman hutang-hutang yang tidak berbayar ya Allah, Engkau berikanlah kami ya Allah kelembutan hati, kemurahan rezeki untuk melaksanakannya ya Rahman. Engkau ya Allah lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui di duniamu ya Arhamar Rahimin.
Engkau ya Allah hidupkan hati-hati kami ya Allah. Engkau ya Allah kukuhkan jiwa-jiwa kami dengan iman-Mu ya Rahman. Engkau ya Allah sembuhkanlah segala penyakit di hati-hati kami ya Allah. Buangkan kami sifat sombong ya Rahim. Buangkan kami ya Allah sifat takabur ya Rahim. Buangkan kami ya Allah sifat tamak ya Rahman. Buangkan kami ya Allah sifat-sifat hasad ya Rahim. Kau gantikan kami ya Allah dengan sifat bermurah hati ya Rahman. Kau gantikan kami ya Allah dengan sifat ikhlas ya Rahim. Engkau gantikan ya Allah dengan sifat ya Rahman ya Arhamar Rahimin, seperti mana sifat-sifat yang ada pada Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kami anak-anak yang soleh. Anugerahkan kami anak-anak yang taat padamu ya Allah. Anugerahkan kami anak-anak yang mampu mendamaikan kami di barzahmu ya Rahim. Anugerahkan kami ya Allah anak-anak yang mampu ya Rahman menerima kami di waktu tua kami ya Rahim. Anugerahkan kami anak-anak ya Allah yang menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa ya Rahim. Seandainya ya Allah ibu ayah kami ya Allah berdosa pada kaki mereka ya Rahman, ampuni dosa-dosa mereka ya Rahim. Sesungguhnya dengan kaki mereka ya Allah bekerja membesarkan kami, mendaulatkan ajaran agamamu, nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ibu ayah kami berdosa pada kedua tangan mereka ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa mereka ya Rahim. Sesungguhnya kedua tangan mereka mendudui kami, mendukung kami, mencium kami ya Allah, mendaulatkan ajaran agama nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ya Allah kedua ibu ayah kami berdosa pada mulut mereka ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya dengan mulut mereka mengajar kalam wahyumu ya Allah, mendaulatkan sunnah nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah keluarga SAG ya Rahman. Angkatkan darjat ya Rahman para ruh mereka ya Rahim. Engkau lembutkanlah hati kaum keluarga mereka ya Allah, beribadat kepadamu ya Rahman, berkebajikan kepadamu, agar kami ya Allah dapat menumpang ya Rahman anugerah yang telah Engkau kurniakan kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab bu balik lantung.
semua kita buat balik lantun, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkat. Baliklah Allah. Dia dah tak pergi Hafiz pun tak wali. Oh, dulu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Lain kali buat flyer, saya tu buat flyer.